Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman yang bersiaran secara langsung dari rumah. Dan kita tahu hari ini mungkin kita dapat menjangkakan keputusan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilanjutkan ataupun tidak di Lembah Kelang yang kita tahu sepatutnya berakhir pada 6 Disember Ahad ini. Dan kita tak tahu lagi sama ada dilanjutkan atau tidak selepas Ahad ini, dan kita boleh mungkin menjangkakan mungkin keputusan selepas penilaian risiko yang dijalankan oleh sidang mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan juga KKM, tetapi kita tak tahu lagi pastinya ini melihat kepada situasi dan kes positif COVID-19 yang masih lagi kekal pada angka 4 digit yang kebanyakannya masih lagi direkodkan di Lembah Kelang. Hakim. Ya, dan biasanya selepas beberapa bulan, hampir setahun sebenarnya kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita sudah boleh menjangkakan adakah sesuatu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ataupun PKPB itu dilanjutkan atau tidak berdasarkan kepada angka jangkitan. Dan melihat kepada angka jangkitan kes positif COVID-19 seperti yang dilaporkan semalam, angkanya kembali mencecah 4 digit, iaitu 1,075 kes baru yang dilaporkan, yang secara keseluruhannya di negara kita ini ada 69,095 kes positif COVID-19 secara kumulatif yang telah pun dilaporkan. Dan semalam juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ada mengeluarkan kenyataan dan menyatakan bahawa ini kini terbaru angka jangkitan COVID-19, ada 1,075 kes baru dilaporkan, ada 11 kematian baru direkodkan, dan ada 116 kes yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 46 memerlukan bantuan pernafasan. Yang kita bimbangkan di sini adalah kadar ataupun kes kebolehjangkitan, iaitu kes kebolehjangkitan kita adalah sebanyak 10,802 kes. Dan dalam masa yang sama juga KKM mengesan ada 4 lagi kluster baru yang telah pun dikesan. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, sebelum ini Menteri Kanan Pertahanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun mengumumkan akan mengadakan satu mesyuarat bersama dengan Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengadakan penilaian risiko ketika ini sama ada perlu dilanjutkan atau tidak PKPB, yang kita tahu bukan saja perlu mengimbangi antara kesihatan dan juga ekonomi, banyak perkara yang perlu dititikberatkan di sini, aspek sosial juga kesihatan mental, itu semua kita lihat sepanjang hampir keseluruhan tahun 2020 ini kita berada bawah perintah berkurung ataupun perintah kawalan ini. Jadi apa yang diumumkan sebelum ini, beliau akan umumkan selepas mendapat maklum balas daripada KKM. Biasanya beberapa hari sebelum tamat tempoh, KKM akan menasihati mesyuarat khas MKN dan beliau akan umum lanjut ataupun tamat. Kalau tempoh PKPB tamat pada 6 Disember, saya percaya Jumaat akan diumumkan, dan katanya juga kita akan umum lebih awal supaya semua pihak lebih bersedia dan memudahkan pergerakan orang ramai. Jadi kita harap pengumuman ataupun sama ada lanjut atau tidak diberikan hari ini supaya orang ramai dapat membuat persiapan secara lebih awal. Kita tahu sebelum ini beberapa pengumuman dibuat pada saat-saat akhir yang mungkin akan menjejaskan urusan orang ramai. Dalam masa yang sama, kita juga pastinya sentiasa mengikuti rapat perkembangan vaksin dalam dan juga luar negara, yang kita tahu kerajaan sudah pun ada perjanjian bersama dengan COVAX dan juga Pfizer dan BioNTech baru-baru ini, dan ramai juga yang membincangkan tentang keberkesanan dan juga pastinya tahap keselamatan vaksin Pfizer dan BioNTech ini. Dan apa yang diumumkan, apa yang kami laporkan semalam, kaji kesan sampingan vaksin Pfizer selepas digunakan di UK. Malaysia disaran untuk menilai kesan sampingan terhadap penggunaan vaksin COVID-19 daripada Pfizer selepas ia digunakan di United Kingdom pada minggu depan, kata Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Setakat ini, negara masih belum menerima sebarang data kajian atau dapatan keberkesanan vaksin berkenaan. Jadi, katanya, saya rasa bila kerajaan UK melaksanakan vaksin Pfizer mulai minggu depan, kita boleh lihat perkembangan pertama dari segi kesan sampingan vaksin tersebut. Kita tahu United Kingdom semalam umum menjadi negara pertama untuk mula mengedarkan vaksin COVID-19 yang dibangunkan Pfizer dan BioNTech mulai minggu depan. Secara berperingkat, mereka mengutamakan golongan yang paling berisiko, golongan warga emas, dan kemudian petugas di barisan hadapan, terutamanya petugas kesihatan dan mereka yang berada
dalam industri jagaan, rumah orang tua dan sebagainya. Jadi ini memberi kita manfaat untuk kita lihat bagaimana proses pengedaran di United Kingdom dan juga tahap keselamatan dan keberkesanannya juga, Hakim. Ya, dan dalam masa yang sama juga bercakap mengenai vaksin ini, beberapa pandangan yang berbeza daripada pakar perubatan kesihatan awam. Ada yang mencadangkan supaya kalau kita ada kemampuan untuk kita sekali lagi membuat ujian klinikal fasa ketiga itu apabila kita telah menerima vaksin tersebut. Kerana apa? Kerana latar etnik dan juga persekitaran tidak sama di negara di mana vaksin itu dibina ataupun diwujudkan. Tapi apapun, selain daripada persoalan vaksin bila boleh sampai, bila boleh dapat, ini ada lagi satu persoalan yang mungkin bagi sesetengah individu agak remeh, tetapi ini persoalan yang memainkan peranan yang besar terutama dalam negara majoriti Melayu Islam ini. Kita lihat bahawa ada juga persoalan yang dibangkitkan berkenaan dengan status halal dan juga haram vaksin tersebut. Tetapi hari ini juga bukan sahaja kita nanti-nantikan sama ada PKPB itu dilanjutkan ataupun tidak. Hari ini juga kita menantikan satu keputusan daripada mesyuarat ataupun jawatankuasa muzakarah khas mengenai penggunaan vaksin COVID-19 dari luar negara bagi umat Islam yang akan diketahui dijangkakan hari ini. Okey, mesyuarat jawatankuasa muzakarah khas ini biasanya akan dianggotai oleh para ilmuwan, golongan agama, menteri agama semestinya, mufti dan juga pakar-pakar perubatan untuk memberi penjelasan dari segi hukum dan juga syarak. Ini penjelasan ataupun satu keputusan yang kita nanti-nantikan. Tetapi dalam masa sama, selain isu halal dan haram, ada juga isu soal anti-vaksin, iaitu kita akan sentuh kemudian. Itu masalah yang sentiasa, saya tak tahu nak cakap masalah macam mana Naila, tapi itu masalah yang sedang cuba ditangani oleh pihak berkuasa berkenaan mereka yang anti-vaksin ini. Tapi berkenaan dengan halal dan haram sesuatu vaksin itu, saya ada terbaca satu pandangan ataupun satu tulisan daripada Mufti Perlis, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Tulisannya agak panjang, tetapi kalau saya boleh ringkaskan di sini, saya ambil isi pentingnya sedikit. Sekalipun bahan asalnya haram, namun jika telah melalui proses istialah atau perubahan sifat bahan, chemical transformation, maka itu juga boleh digunakan. Dan beliau memberikan satu contoh, contoh arak walaupun haram, mengandung alkohol, tetapi apabila ia telah melalui proses perubahan kimianya menjadi cuka, maka cuka itu tidak haram. Begitu juga dengan tanah. Contohnya jika tanah itu telah ditanam bangkai tapi telah melalui proses peleraian, penguraian, maka tanah itu juga boleh dibuat tayamum. Itu antara penjelasan yang dinyatakan dalam tulisan Dr. Asri. Tapi mungkin perkara itu juga akan terus dibincangkan dalam majlis muzakarah khas yang dijangka akan membuat keputusan berkenaan dengan status halal ataupun haram vaksin COVID-19 itu, Naila. Cukup dalam pengetahuan Hakim terhadap hukum syariah bagi vaksin ni, tak sangka. Tapi terima kasih untuk pencerahan itu. Seperti yang Hakim katakan tadi, kalau kita lihat pada muka depan akhbar tempatan berita harian menceritakan tentang penggunaan vaksin COVID-19 oleh umat Islam ini, di mana kita menjangkakan keputusan dibuat hari ini. Seperti yang dikatakan Hakim tadi, Jawatankuasa Muzakarah Khas ke-10 Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Agama Islam Malaysia akan membuat penilaian memutuskan hari ini mengenai penggunaan vaksin COVID-19 yang seperti yang dikatakan juga satu perkara yang penting perlu dititikberatkan dalam parti kita menjadi negara yang majoriti umat Islam. Satu aspek yang perlu dititikberatkan dan pastinya kita dapat mungkin mencapai satu penyelesaian, harap-harap dapat satu perkembangan yang positif daripada mesyuarat yang bakal dijalankan hari ini. Dalam masa yang sama, seperti yang saya katakan tadi juga, satu lagi keputusan yang kita jangkakan hari ini adalah berhubung dengan PKPB dilanjutkan atau tidak. Kita lihat pada muka depan akhbar tempatan The Star, Caught in a Bind, menceritakan tentang perkara yang saya katakan tadi, perlu mengimbangi antara kesihatan dengan angka COVID-19 yang semakin meningkat. Economists and the business sector want the government to lift the conditional movement control order, but
the National Security Council MKN, which meets today, has to weigh the fact that COVID-19 numbers have been hovering around 4 digits for the last month or so. Kita saksikan seperti semalam dengan lebih 1,000 kes positif baru, 11 kematian dengan 508 kes sahaja dicatatkan di Lembah Kelang. Jadi pastinya akan ada kesan terhadap penilaian risiko yang dijangka dikeluarkan hari ini. Jadi itu antara tumpuan liputan yang akan kami bawakan di Awani hari ini. Selain itu, kita juga nak menceritakan tentang isu ekonomi sikit yang kita tahu seiring dengan pandemik COVID-19 ini, negara berdepan dengan krisis ekonomi sama juga dengan seperti seluruh dunia. Dan ini kajian yang dilakukan oleh MIDF Research, satu perkembangan positif di sebalik vaksin itu juga kita menjangkakan ekonomi Malaysia dapat pulih pada tahun depan. Hakim. Ya, kalau kita saksikan laporan ini ketika membentangkan tinjauan pasaran untuk 2021, MIDF Research ada menyatakan bahawa pandemik ini masih akan kekal sebagai satu ancaman terbesar kepada sektor ekonomi, kepada sektor ataupun dunia perniagaan, dan juga selain daripada isu COVID-19, isu-isu lain seperti isu politik juga akan mendominasi geopolitik ataupun yang menentukan ketidaktentuan ataupun pengukuhan ekonomi. Tapi dalam masa sama, kita lihat kajian tersebut dia ada menyatakan bahawa MIDF berpendapat bahawa ekonomi Malaysia mampu berkembang sebanyak 7% tahun ke tahun pada 2021, iaitu dalam lingkungan unjuran yang dikeluarkan oleh Bank Negara dan juga Kementerian Kewangan, iaitu pada 6.5% hingga 7.5%. Dalam masa sama juga kita akan menjangkakan, MIDF juga dan kajian ini menjangkakan bahawa permintaan domestik akan bertambah, mengambil kira bahawa realiti dia bahawa dengan had pergerakan yang ada ketika ini, urusan import, ekspor ataupun perniagaan di luar negara yang berurusan luar negara mungkin sedikit sukar. Jadi pengguna ataupun perniagaan cenderung untuk berbelanja di dalam negara ataupun secara domestik, dan itu menjelaskan penambahan permintaan domestik yang dijangka dapat mendorong sekaligus dapat mendorong pemulihan ekonomi ketika kegiatan ekonomi kembali bergerak tahun hadapan. Itu kalau sentuh geopolitik dengan China dan sebagainya nanti akan jadi pening, tapi kita melihat kepada isu yang lebih dekat, lebih mudah kita fahami di sini adalah soal pengangguran, kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 ini, di mana ada syarikat-syarikat yang terpaksa mengurangkan jumlah tenaga kerja mereka, ada yang terpaksa membuat pemotongan gaji bagi memastikan syarikat terus survive. Dan ini juga yang diceritakan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia, di mana dilaporkan hampir 100,000 orang dilaporkan hilang pekerjaan sejak Januari tahun ini. Naila. Ya, ini laporan yang kami bawakan. Sistem Insurans Pekerjaan SIP merekodkan 99,696 pekerja diberhentikan antara Januari hingga 27 November akibat kesan penularan COVID-19. Kata Timbalan Menteri Sumber Manusia, pembuangan pekerja itu termasuk melibatkan golongan berkemahiran tinggi, masing-masing membabitkan kategori pengurus seramai 13,109 orang, yang profesional juga 26,000 dan juruteknik serta profesional bersekutu. Katanya kategori tersebut merupakan kalangan pekerja yang berpendapatan 4,000 ke atas, dan katanya beberapa faktor telah dikenal pasti menjadi punca kepada pemberhentian pekerja, termasuk pengambil alihan dan penutupan syarikat serta masalah kewangan kritikal. Saya suka untuk lihat di sini apa yang dikatakan golongan berkemahiran tinggi yang profesional juga sangat terkesan akibat pandemik COVID-19, yang mana kita tahu kebanyakan bantuan yang diumumkan sebelum ini, penjana dan prihatin, masih lagi mengikut kadar pendapatan yang dikategorikan mengikut B40, M40, T20. Jadi kita perlu lihat di sini sama ada ia betul-betul mencerminkan realiti, sama ada bantuan yang disalurkan itu betul-betul sampai kepada mereka yang memerlukan, kerana golongan profesional yang mungkin lazimnya berpendapatan T20 juga terkesan ketika pandemik ini. Tiada siapa yang terasing daripada kesannya. Jadi penting untuk kita lihat dan bergerak ke hadapan apa lagi bantuan yang bakal diumumkan dalam masa terdekat. Antaranya yang baru saja diumumkan adalah berhubung dengan
KWSP ataupun akaun 1 dinamakan inisiatif iSinar yang semalam kami menerusi temu bual eksklusif bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutifnya Ali Zakri Alias menceritakan pandangan beliau dan masih lagi teruskan penjelasan lebih lanjut kerana ramai lagi yang masih keliru tentang kelulusan ataupun kebenaran yang diberikan untuk pencarum mengeluarkan wang simpanan dalam akaun 1 kerana ada sedikit perbezaan apa yang dikatakan oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul sebelum ini. Katanya kesemua pencarum KWSP yang pendapatannya terkesan dapat kebenaran untuk mengeluarkan wang simpanan mereka. Tetapi ini berbeza dengan apa penghalusan yang diberikan, penjelasan yang diberikan KWSP selepas itu. Katanya mereka yang terkesan sebanyak 30% ke atas sahaja yang dibenarkan mengeluarkan akaun 1 ataupun iSinar ini. Jadi penjelasan yang diberikan oleh CEO-nya Ali Zakri Alias katanya meskipun KWSP dikhususkan untuk simpanan masa depan namun institusi itu komited untuk membantu ahlinya dalam apa juga situasi khususnya ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Kita tahu bercakap tentang KWSP ini ramai pihak yang mungkin bertentangan sedikit dengan idea ini. Kebanyakannya ahli Parlimen Pembangkang menyuarakan bantahan mereka katanya ini sepatutnya menjadi last resort, pilihan terakhir. Mengapa tidak menjurus kepada bantuan lain dahulu, bantuan mungkin pemberian tunai, cash transfer sebelum kita lihat kepada mengambil dipping into the pockets of our savings. Itu yang dikatakan oleh pihak pembangkang sebelum ini. Jadi ini penjelasan yang diberikan mungkin melihat kepada pilihan orang ramai untuk menentukan sama ada mereka nak mengeluarkan simpanan ataupun tidak. Dan ini penjelasan yang diberikan semalam dalam temu bual eksklusif bersama dengan Ketua Pegawainya Ali Zakri Alias Hakim. Ya, kalau kita lihat, kita fikir betul-betul, kita tenang sekejap, kita tengok KWSP ni nama dia, kumpulan wang simpanan pekerja yang diwujudkan 70 tahun dahulu untuk simpanan masa hadapan golongan pekerja di negara kita ini. Dan hujahnya, kalau tak guna sekarang, bila lagi nak guna? Sekarang ni lah waktu susah. Tetapi dalam masa yang sama, KWSP juga mempunyai tanggungjawab mereka untuk memastikan bahawa pengguna dapat menggunakannya di masa hadapan di waktu hari tua nanti. Katanya kalau tiada hari ini, tiada masa depan. Tetapi dalam masa sama kita lihat mungkin sedikit I kecewa lah, bukan I sinar. Ada yang mungkin I kecewa. Saya lihat parody di luar sana di media sosial. Nyatakan mereka sedikit kecewa dengan syarat-syarat ini. Tetapi syarat-syarat ini seperti disebutkan juga oleh Ketua Pegawai Eksekutif Ali Zakri Alias menyatakan bahawa ada akaun 2 yang dipertimbangkan untuk berhadapan dengan masalah unit. Tetapi jika kita fikir dan kita lihat bahawa jika mereka yang tidak terjejas, ini adalah satu mekanisme yang dibuat oleh KWSP untuk memastikan betul ada 8 juta pencarum ahli, tetapi kalau tak terjejas, tiada masalah potongan gaji, gajinya masih lagi dapat gaji penuh, tidak berhadapan, tidak dibuang kerja, kenapa perlu keluarkan? Maksudnya dia masih lagi pencarum, masih lagi mempunyai pendapatan, dan ini hanya kepada golongan ataupun mereka yang terjejas pendapatannya. Dan syarat-syaratnya juga ada diperincikan di situ. Kalau kita boleh saksikan antara syarat-syarat yang diperincikan berkenaan dengan inisiatif iSinar ini. Ya. Ini yang kami paparkan ketika ini, kriteria dan butiran kemudahan iSinar bagi kategori 1 dan kategori 2. Kita tahu bagi kategori 1 mereka kebanyakannya yang kehilangan pekerjaan dan juga terdapat pengurangan pendapatan daripada gaji pokok. Tetapi kategori kedua pula kita lihat mereka yang mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan, ini termasuk daripada allowance juga dengan overtime. Kita ambil kira juga pekerja yang kebanyakannya bergantung kepada pembayaran allowance dan juga overtime. Mungkin kita boleh lihat kepada pekerja dalam industri penerbangan misalnya, banyak juga bergantung kepada allowance mereka. Jadi ini penjelasan yang diberikan daripada KWSP, katanya mereka tidak tutup pintu kategori 2. Itulah pertimbangan situasi untuk situasi unik yang dihadapi ahli mereka yang mengalami pendapatan ataupun pengurangan pendapatan ketika pandemik ini itu. Dan ini antara laporan yang kami bawakan di astroawani.com, dan banyak lagi yang kami nak bincangkan, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam awal ni pagi. Kita nak teruskan membawa kepada anda laporan-laporan berita tempatan, laporan yang mungkin anda tertinggal dalam masa 24 jam yang lalu. Baik, kita semua maklum bahawa pandemik COVID-19 ini angkanya meningkat, antara lain disumbangkan oleh kluster-kluster baru yang ada beberapa kluster diwujud di tempat penginapan pekerja asing. Contohnya di sebuah syarikat sarung tangan getah yang ada ribuan pekerjanya dilaporkan positif. Dan ini membuka mata untuk kerajaan menambah baik ataupun menguatkuasakan melihat kepada keadaan penginapan pekerja warga asing. Dan sebab itulah kerajaan membuat penguatkuasaan yang berterusan terhadap Akta 446. Ringkasnya Akta 446 ini adalah akta untuk memastikan majikan menyediakan penginapan yang kondusif kepada golongan pekerja ataupun di asrama pekerja. Adalah syarat-syaratnya seperti dengan tiki yang baik, ruang tidur ataupun ruang yang mencukupi, terutamanya ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, penjarakan fizikal itu faktor yang memainkan peranan yang sangat penting. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat ada peraturan-peraturan baru yang ditetapkan. Contohnya majikan diwajibkan untuk mendapatkan perakuan penginapan pekerja daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Ini yang disebutkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selepas keputusan itu dicapai dalam sebuah mesyuarat jawatankuasa khas penyelarasan pekerja asing. Dan ini dibuat, syarat ini dibuat bagi memastikan tahap pematuhan penyediaan penginapan yang kondusif dapat diwujudkan oleh majikan kepada pekerja dengan norma baharu. Jadi ini sebagai satu prasyarat. Syarat yang ada ketika ini, pekerja yang sudah sedia ada dalam negara, mereka majikan perlu menyediakan penginapan yang baik. Tapi untuk mereka yang majikan yang baru saja ingin membawa masuk pekerja warga asing, mereka perlu mengemukakan perakuan penginapan pekerja daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, di mana Jabatan Tenaga Kerja akan buat pemeriksaan, memastikan bahawa mereka mematuhi syarat-syarat ataupun peraturan yang ditetapkan dalam Akta 446 itu, barulah mereka mendapat perakuan untuk membawa masuk. Itu salah satu lagi syarat tambahan ataupun syarat yang diperketat bagi memastikan tidak wujudnya kluster baru di tempat penginapan pekerja warga asing. Dan dalam masa sama, inilah waktu yang sesuai. Kalau tidak sekarang, waktu krisis pandemik ini, bila lagi untuk kita memperbaiki sistem ataupun kelonggaran dalam sesuatu hal itu, Naila? Ya, kita lihat sepanjang pandemik ini di sebalik krisis ekonomi dan kesihatan, sebenarnya ada banyak juga hikmah kita lihat, hikmah dalam pelbagai aspek, tapi ini salah satunya dari mana kita dipaksa untuk melihat dan lebih menjelaskan realiti yang dihadapi oleh kesemua orang. Dan ini antaranya isu berhubung dengan penginapan pekerja asing. Ini satu isu yang telah wujud dah lama dah, tapi dengan pandemik ini, dengan kluster-kluster yang membabitkan penginapan mereka dan juga dengan tempat kerja mereka, kita tahu tahap kebersihan dan juga ruang yang diberikan kepada mereka itu satu isu yang kita tahu dah wujud, tapi dengan pandemik ini memaksa kita untuk sedar dan mengambil tindakan yang lebih drastik terhadap isu tersebut. Dalam masa yang sama, bukan sahaja berhubung dengan pekerja asing, kita tahu kluster-kluster banyak juga melibatkan depo tahanan dengan lebih banyak operasi yang dijalankan untuk menangkap pendatang asing tanpa izin ini. Dan ini juga satu inisiatif yang kami laporkan semalam, kerajaan akan memberikan kuota penggajian pekerja asing yang baharu kepada syarikat-syarikat yang ingin membiayai kos penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin parti. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, ia bagi menyelesaikan isu lambakan pendatang asing tanpa izin di depo tahanan Jabatan Imigresen dan isu kekurangan tenaga kerja asing. Jadi ini dilihat sebagai satu win-win solution. Dalam satu aspek kita lihat menyelesaikan isu kos penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin parti kepada negara asal, dan lagi satu aspek juga kita lihat syarikat-syarikat yang bantu membiayai kos ini juga dapat penggajian pekerja asing yang baharu, dan dalam masa yang sama mengatasi isu kekurangan tenaga kerja asing yang saya harap juga lepas ini tidaklah perlu bergantung kepada pengambilan pekerja parti yang tiada dokumen ini, mengambil tenaga kerja yang secara halal lah. Jadi ini satu win-win solution yang kita perlu lihat ada
kalau kita betul-betul menggambling tenaga dan idea untuk menghasilkan idea seperti ini, akan kita dapat menyelesaikan isu-isu yang mungkin sebelum ini kita lihat susah kita nak atasi. Itu antara laporan yang kami fokuskan dalam Buletin Awani dan juga astroawani.com. Tetapi sebelum kita akhiri Awani Pagi, kita juga ada satu laporan yang mencuri perhatian baru-baru ini berhubung dengan pendakwah selebriti yang kita tahu terpalit dengan beberapa dakwaan merogol, dan ini laporan terbaru. Sangat menarik kita lihat apa yang dinyatakan oleh Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin. Katanya polis tidak menolak mangsa-mangsa jenayah seksual melibatkan seorang pendakwah selebriti yang masih diriaman ketika ini disebabkan tertarik dengan gaya suspek, yang katanya rata-rata mangsa tertarik dengan cara suspek itu meyakinkan mereka. Katanya berdasarkan siasatan awal, polis tidak menolak kemungkinan mangsa mudah tertarik dengan cara pendakwah berikutan kebanyakan mangsa berusia sekitar 21 hingga 25 tahun. Jadi apabila dia menggambarkan diri dia sebagai pendakwah yang boleh menenang dan meyakinkan mangsa, terutama bercakap lebih menjurus kepada keagamaan, ini menjadi tarikan kepada mangsa. Dan juga saya suka untuk petik di sini apa yang dikatakan juga, Nur Azam tidak menolak kelewatan mangsa membuat laporan polis disebabkan malu kerana perkara itu membabitkan maruah diri. Katanya kadang-kadang mangsa malu, kita tak boleh nak salahkan mangsa sebab ini melibatkan maruah, tetapi apabila seorang keluar, mesti 2-3 orang mangsa akan keluar lagi. Itu yang kita lihat dalam kes ini. Apabila seorang mangsa tampil membuat laporan, lebih ramai yang juga lebih berani tampilkan laporan mereka juga. Dan kita tahu ini satu isu dan kes yang sensitif, tetapi kita elak daripada spekulasi dan juga penting untuk kita titik beratkan di sini isu kelewatan mangsa membuat laporan polis apabila berhubung dengan kes rogol, Hakim. Ya, isu dakwaan rogol ini bukanlah satu perkara yang boleh kita meletakkan kesalahan kepada mangsa itu, kerana dalam isu rogol mangsa tidak pernah bersalah. Yang salah adalah perogol itu. Tapi apapun kita lihat perkembangan kes ini, kita lihat sehingga kini dilaporkan ada 19 laporan terhadap pendakwa selebriti ini telah dibuat, dan pendakwa selebriti ini pun remanya telah disambung kali kedua. Yang kali kedua ini remanya akan berakhir pada Ahad ini, tetapi suspek ini usianya muda lagi, 25 tahun, tapi dia dah disiasat di bawah pelbagai section 376, 345, 323. Basically secara umumnya section ini 376 ini adalah rogol, hubungan luar tabii, urutan, apa lagi 323 saya kurang ingat, tapi dia melibatkan kes-kes seksual. Dan itu laporan yang banyak diperkatakan juga di media sosial. Naila. Itu antara laporan yang kami bawakan di Astro Awani. Lebih banyak lagi anda boleh lihat di astroawani.com, dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman. Salam hormat.